أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang memenuhi tuntutan syukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Muslimin muslimat yang dia muliakan, perkara yang ingin saya kongsikan pada malam ini, yang ingin saya jelaskan sedikit pada malam ini, untuk kita sama-sama mengambil manfaat dan intibar daripadanya, ialah berkenaan masalah akidah dan ancaman-ancaman yang dihadapi, yakni ancaman-ancaman yang mengancam akidah Islam ini. Jadi tajuk ini saya rasa perlu untuk kita sama-sama fikirkan, sebab akidah ini adalah dasar tunjang kepada kehidupan beragama. Kerosakan pada akidah ni akan merosakkan seluruh kehidupan beragama kita. Agak berbeza dengan masalah-masalah cabang atau furuk yang lain. Kerosakan dan kekurangan dalam perkara-perkara itu, dia tidak akan meruntuhkan keseluruhan. Dia hanya merosak bahagian-bahagian yang berkenaan saja. Jadi akidah ni merupakan dasar, dan sekiranya berlaku kepincangan atau kerosakan dalam perkara ini, dia mengakibatkan pokok tu secara keseluruhan akan tumbang. Maka sebab itulah perlunya kita meneliti perkara yang berkaitan dengan akidah kita ini dan beberapa isu yang menjadi ancaman masa kini lah. Kita ada mendengar Nabi SAW menjelaskan tentang fenomena berlakunya seseorang Muslim itu pagi mukmin, petang dia kafir. Petang dia mukmin, pagi dia kafir. Maka dalam memahami perkara ini banyaklah kita lihat huraian-huraiannya. Mungkin termasuk dengan makna pagi itu dia mukmin, petang merosakkan iman dia tu. Boleh merosak dan membatalkan iman. Dan petang dia mukmin, kemudian esok dan masa yang singkat berlaku perkara-perkara yang merosakkan iman dia pun boleh jadi. Atau juga dengan makna pagi dia mukmin,
petang itu dia melakukan sesuatu yang disebut sebagai kafir. Kafir dengan arti bukanlah batal imannya itu, tetapi melakukan dosa yang berat sehingga dikatakan sebagai kufur nikmat, pun boleh jadi juga. Tapi apa pun yang kita nak beritahu bahawa fenomena ni akan berlaku. Sama ada iman itu sentiasa silih berganti antara sahih, antara iman yang betul dan kerosakannya itu, ataupun dengan makna iman yang betul kemudian berlaku kekurangannya. Itu semua masalah yang berlaku, yang akan berlaku, yang akan kita tempuh ataupun yang akan ditempuh oleh umat Islam, terutamanya umat Islam yang di akhir zaman inilah. Jadi berkait dengan masalah akidah ini, ada beberapa perkara asas yang ingin saya sebutkan dulu sebelum saya jelaskan beberapa isu yang menjadi ancaman pada masa hari ini. Pertama sekali tentang pengertian akidah ni. Perkataan akidah ni, kalau kita tengok dari segi bahasa dia diambil daripada perkataan uqdah ni dengan makna simpulan, ikat, tali yang disimpul, tali yang diikat. Dengan erti akidah ni, perkataan akidah yang di kemudian hari menjadi satu istilah ni, iaitu kepercayaan dan keyakinan yang kukuh, seumpama kukuhnya tali yang diikat. Tujuan kita ikat tali itu supaya tak gerak, supaya sesuatu benda tu terikat kemah, kuat, tak berganjak, tak terlucu. Maka dari situlah adanya perkataan akidah ni yang membawa makna satu bentuk keyakinan, kepercayaan yang kuat, yang teguh, yang tidak bergoncang. Jadi apa yang dapat kita faham daripada kalimah ini? Pertama sekali, bila sebut akidah ni, dia adalah merupakan satu bentuk keyakinan. Yakin dengan erti tidak ada sedikit pun keraguan. Tak kira lah taraf keraguan tu apa, tak kira. Sama ada taraf syak ke, atau zon ke, atau waham ke, tak kisah. Tapi ketiga-tiga istilah ni ada makna ragu. Cuma peratusan keraguan itu yang berbeza. Ada yang 50% ragu, syak orang panggil. Ada yang sikit ragu, 20%, 30% dia panggil zon. Ada yang tinggi keraguan dia tu, 70%, 80% panggil waham. Jadi kesemua tiga-tiga istilah ni ada makna ragunya. Maka akidah ni adalah satu bentuk keyakinan yang tidak ada ketiga-tiga ni. Tidak ada syak, tidak ada zan, dan tidak ada waham. Itu adalah asas kepada akidah kita. Jadi keraguan ini melibatkan kalbu kita. Baik, apakah yang menjadi dasar kepada keyakinan kita itu? Bila kita sebut yakin itu, apa yang menjadi landasan dia? Sudah tentu dia adalah berasaskan kepada dalil. Berasaskan kepada dalil. Dengan erti keyakinan dalam bab akidah ini perlu kepada dalil, sekalipun dalil dalam bentuk yang ijmali. Kerana dalil ni, pertama sekali dalil ni ada yang bersifat umum, yang mudah, ada yang bersifat khusus, yang agak teknikal sikit, payah sikit, susah sikit. Tapi tetap kena ada dalil yang menjadi landasan kepada keyakinan kita tu. Kita yakin sebab ada dalil. Baik, dalam bab akidah ini, bukan semua perkara lah dalam akidah yang memerlukan kepada dalil yang jelas ni, dalam beberapa perkara asas. Terutamanya dalam masalah keyakinan terhadap Allah, Rasul dan akhirat dalam perkara-perkara yang tertentu. Adapun furu' akidah tu, maka tidaklah perlu kepada dalil. Jadi saya tak nak perinci, cuma nak beritahu bahawa yang menjadi landasan kepada keyakinan kita ini adalah kerana ada dalil. Sekalipun dalil yang berbentuk umum ataupun disebut sebagai ijmali, tidak tafsili. Contoh mudah untuk kita faham tentang dalil yang ijmali ni,
Apa dalil kita percaya Tuhan tu ada? Contoh mudah. Tuhan tu ada, cara mudahnya alam inilah. Bila kita boleh kata macam tu, bahawa alam inilah dalil kepada kewujudan Allah. Kerana kita tahu alam ni makhluk. Makhluk ni berarti dia kena buat, kena cipta, mesti ada tukang buat dia tu. Maka tukang buat tu Allah. Itu sudah memadai untuk mensabitkan kewujudan Allah. Dalil ijmali. Cuma timbul keraguan sikit orang kita hari ni, kadang-kadang ini satu masalah antara cabaran dia lah. Timbul sikit masalah kita hari ni apabila ada satu pendekatan pengajian yang setengah tu baca mengaji tak faham. Jadi ini isu lain. Pengajian yang kita belajar dah habis lagi tu atau tak faham molek itu adalah pengajian. Adapun dalil yang saya maksudkan, dalil yang ringkas yang umum itu sudah memadai. Jadi isu yang antara perkara yang timbul di sini, yang saya tengok, yang kita dengar rungutan ni, bila ada setengah orang tu dibaca kitab akidah, dia mengaji, dia tak pernah faham. Akhir sekali dia rasa apa? Dia rasa keyakinan dia itu kosong. Padahal yang tidak selesai itu pengajiannya. Mungkin kita tu payah sikit, ataupun menggunakan bahasa-bahasa istilah-istilah ilmu yang ada unsur-unsur teknikal dan falsafah dan sebagainya, dan mungkin akal IQ dia rendah sikit. Orang kampung yang mungkin mengaji tak berapa tinggi, akhir sekali mengaji tak berapa faham. Jadi bila tak berapa faham tu, lebih-lebih lagi pula ada setengah orang kita memberi gambaran, semacam memberi gambaran, mudah biar ni tak selesai membak akidahmu. Satu hal lagi, takutlah orang kita. Bukan saja takut, dia ragu tak ada keyakinan dia sendiri. Allah padang dah aku tua dah ni, baca tak apa faham molek lagi ni, dah mana keyakinan aku selama ni. Jadi yang tidak selesai itu pengajiannya, bukan akidahnya. Contoh kalau dibaca kitab tentang dalil wujud Allah, dalil itu banyak, bermacam-macam jenis dalil. Dan orang mengaji tak sehari nak suruh faham dalil-dalil yang ditulis dalam kitab-kitab yang agak sederhana lah, tidak mudah untuk dipahami. Kena mengaji beradang kata orang. Apakah kerana tak selesai itu berarti akidah kita sudah dikira sudah tidak ada asasnya lagi, tak ada asas keyakinan? Tidak. Sebab dalil yang dimaksudkan tu ijmali, umum. Orang Arab, berlaku orang Arab ni, dia tengok tai unta. Dia tengok tai unta, lalu dia tengok unta tak nampak, tengok tai unta je. Lalu dia kata mesti ada unta, padahal unta tak nampak dalam mata. Dia tak tengok pun unta, dia tengok tai unta je. Dia kata mesti ada unta. Lalu dia kiaskan benda ni pada alam ni. Ni alam semesta depan kita ni, asalnya tak ada kemudian ada, macam tai unta ke, asalnya tak ada kemudian ada. Maka dia menunjukkan mesti ada unta. Maka alam semesta ni asalnya tak ada ni, kita asal tak ada dulu, asal tak ada kemudian ada. Kalau kita tengok kecil-kecil ni, asal tak ada kemudian ada ni. Jadi sudah tentu sebagaimana tai unta ni menunjukkan adanya unta tu, maka alam ni begitu juga, mesti ada tukang dia tu, empunya dia tu. Itu pun sudah dikisah memadai untuk mengisbatkan kewujudan Allah secara mudah. Jadi saya sebut ni kerana ada pengaduan setengah orang tu, mungkin dia baru mengaji dan sebagainya, dia pun tak faham, dia padang akidah aku ni ke mana ni, tak pakar akidah aku ni. Jadi jangan samakan antara pengajian dengan keyakinan asas. Contoh mudah, bila kita yakin Allah Ta'ala tu bersifat maha mengetahui, dalil ni kita tahulah dalil tu ada dua, dalil syar'i dengan dalil akli. Dalil syarak secara mudahnya kita tahu, kalau kita ingat ayat Al-Quran yang mudah pun memadai. Kalau kita tak ingat pun kita tahu bahawa ada ayat tu dalam Al-Quran. Mungkin kita pernah dengar orang khabar Tuhan itu ada disebut dalam Al-Quran. Kita ni mungkin tak tahulah ayat berapa, tapi kita pernah dengar alim ulama kita yang kita percaya tu beritahu ada ayat ni dalam Al-Quran. Dan kita pernah dengar di khabar dulu tu ayat begini-begini, maknanya begini-begini. Itu pun sudah memadai. Sekalipun kita ingat ayat dia, tapi dia yakin, dia tahu ada ayat yang menyebut demikian dalam Al-Quran secara mudahnya. Allah Ta'ala tu ada dan sebagainya.
Baik, contoh yang kedua yang mudah. Saya nak terangkan ini supaya tidak timbul tadilah, sebab kita dengar kekeliruan ini sedang menjadi-jadi hari ini. Bila kita nak mensabitkan Tuhan tu Maha mengetahui, jadi cara mudah dia, keyakinan kita kalau Tuhan tu dah erti, macam mana nak buat alam ni? Kita sendiri tahu. Kalau orang tu tak ada ilmu, dia nak buat benda-benda. Nak buat benda-benda ni kena tahu. Tak tahu dia nak buat. Maka alam yang ada dah depan mata kita ni, Tuhan yang menciptakan dia sudah tentulah Maha mengetahui. Sudah cukup untuk mengesahkan sifat Allah Ta'ala bersifat Maha mengetahui. Adapun yang dijelaskan dalam kitab tentang dalil begitu begini, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian natijah dia, itu gaya penghujaan yang agak mendalam. Itu pengukuhan. Jadi saya sebut ini kerana inilah antara masalah timbul hari ini. Setengah kita padang. Nak tak guru pula ada ajar gitu. Mudah habis ngaji padang, kita mudah besar. Takut kawan ni. Lebih-lebih lagi baru mengaji umur 70 dah. Mengaji. Nak mati ni barat kata nak mati esok sekarang ni barat katalah. Lepas tu kena gini pula akidah dak betul pula dah. Dak sah pula. Ragu kawan ni terhadap keyakinan sendiri. Jadi antara pengajian dengan asas dalil yang umum ijmali ni jangan disamakan. Pengajian ni pengukuhan. Hak asas kita nak perlu ni kefahaman ringkas tadi tu. Apa dalil Allah Ta'ala tu Maha Kuasa? Cara mudah juga. Kita sendiri tahu kalau kita tak ada kudrat, dia nak buat benda-benda. Mesti ada kemampuan, ada kudrat. Maka demikianlah pencipta alam ni, Tuhan yang mencipta alam depan mata kita ni, yang tukang buat dia mestilah Maha Kuasa. Sudah sah, cukup sebagai dalil nak mengesahkan Allah Ta'ala tu Maha Kuasa. Kemudian dalil syarak pula kita dengar ustaz-ustaz mengajar Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, diterjemuh ayat Al-Quran contohnya, atau dibaca ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita pun dah ingat benda tapi kita tahu ayat tu dan guru kita menyebut ayat tu dan ada dalam Al-Quran. Itu pun sudah memadai dari syarak untuk memenuhi keperluan. Itu antara isu yang timbul. Jadi pertama sekali dalam bab akidah ni dia adalah yakin, dan yakin itu dia merujuk kepada dalil. Dan masalah dalil ni dalil-dalil yang ijmal itu sudah memadai untuk memenuhi keperluan. Bagaimana dengan keyakinan yang tidak ada dalil? Tak ada dalil langsung. Tak ada langsung dalil, kosong. Tanya tak tahu benda, memang tak tahu benda, kosong. Maka yang ini disebut sebagai taklid, diikut orang. Baik, apa hukum status yang macam ni? Orang yang ikut orang tak tahu dalil, bersehabur tak tahu. Sutih habur tak tahu. Kau tahu macam secara rekah, secara mudah-mudah tadi tu sudah padang dah tu. Orang ni tak tahu benda ni. Tapi percaya Tuhan tu ada, percaya Tuhan tu Maha Kuasa, percaya Tuhan tu Maha berkehendak. Cuma dalil dak erti sikit habur. Maka yang seperti ini, yang tidak ada dalil langsung ni, kosong ni, orang panggil taklid, ikut orang. Jadi dalam bab akidah ni, ikut orang ni dalam perkara-perkara tertentu. Ni saya perinciannya banyaklah, cuma nak cover dalam perkara-perkara tertentu. Dalam bab akidah ni, taklid ini, maka khilaf ulama. Ulama berbeza pandangan. Boleh diterima tak pegangan macam tu? Segolongan ulama menyatakan, dia kata sekiranya keyakinan dia tu memang betul-betul yakin, tak ada ragu. Dia yakin-yakin sungguh. Tapi tak ada dalil, tapi dia percaya sungguh. Kemudian apa yang dia percaya tu membetuli perkara yang sebenarnya. Kalau contohnya dia orang khabar ke dia Tuhan tu ada, dia yakin sungguh. Apa yang dia yakin tu memang betul, Tuhan tu ada sungguh. Tuhan tu Maha Kuasa, orang khabar. Dia percaya dan dia yakin sungguh Tuhan tu Maha Kuasa. Dalil tak tahu benda, dia yakin. Sekiranya dia yakin, betul-betul yakin dan membetuli keadaan sebenarnya, sekalipun tak ada dalil, maka dia diterima menurut segolongan ulama. Khilaf dalam bab taklid ni lah, bab akidah ni. Kalau bab fiqh itu tak jadi masalah lah. Tak ada dalil pun tak apa, asalkan kita tahu apa benda hukumnya, caranya macam mana tahu. Tak tahu dalil bersa pun tak apa dalam bab fiqh. Usuluddin ini kena ada dalil dalam perkara-perkara asas ni. Jadi orang yang tak ada dalil ni, hukum taklid ulama khilaf. Jadi setengah kata diterima
keyakinan dia tu asalkan apa yang dia yakin tu yakin sungguh, tak ada keraguan sikit pun, dan apa yang dia yakin tu membetuli keadaan sebenar dia tu, diterima iman dia tu. Cuma tinggal lagi dia berdosa kalau dia tak belajar. Dia tak pergi belajar, berdosa. Dia mampu belajar, dia tak pergi belajar. Tapi kalau dia tak mampu belajar, IQ dia rendah dah lalu, dia nak faham, maksudnya terlalu teruk IQ dia, tak ada kemampuan nak belajar, dimaafkan. Tapi kalau dia ada kemampuan nak belajar, tak pergi belajar, dia berdosa. Keyakinan dia diterima tapi dia berdosa. Itu pandangan segolongan ulama', dan inilah pendapat yang kuatnya. Namun ada juga segolongan ulama' lagi yang menolak. Dia kata tak boleh pakai akidah macam ni. Itu khilaf lah. Bila sebut khilaf tu kita tak nak perkerah lah. Bila khilaf itu, maka perkara itu ada kelonggoran dia. Baik, itu masalah dalil. Isunya timbul situ. Yang kedua, bila sebut akidah ni, dia adalah merupakan keyakinan dalam hati. Dipanggil tasdik. Tasdik ini meyakini di dalam hati. Baik. Bila sebut tasdik ini, dia ada suatu keyakinan. Dia bukan hanya pengetahuan. Dengan arti tahu saja semata-mata tapi tidak percaya, maka tidak bererti beriman. Sebagaimana orang-orang orientalis ni, pengkaji-pengkaji Islam ni, mereka mahir alim, bahkan lebih alim daripada kita kadang-kadang. Bahkan mereka menulis kitab, dan kita pula duk baca kitab dia tu, duk pakai pula kitab dia tu. Dan ramai sekali tokoh-tokohnya ni, mereka tahu tentang Islam, tentang akidah, tentang syariah dan sebagainya. Mereka tulis kitab, tulis buku, dan kita pakai lagi, tapi mereka tak percaya. Sebab apa? Sebab apa dia tidak dikira beriman? Sebab iman itu tasdik, yakni membenarkan di dalam hati, meyakini, bukan sekadar tahu. Jadi sekadar tahu tapi tidak ada tasdik, maka tidak kira sebagai beriman. Ada dalam akidah, ada di dalam kelompok aliran dalam akidah ni, akidah Islam ni dia banyak aliran kelompok dia. Ada di antara mereka itu, mereka kata kalau tahu tu dikira beriman lah. Itu bukan aliran faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kena ada tasdik, mempercayai, meyakini. Baik. Kemudian perkara yang berkait dengannya ni, antara perkara yang berkait, bila sebut iman itu adalah tasdik, keyakinan, sudah tentu itu kerja hati. Dia adalah kerja hati. Dia bukan kerja lisan, dia bukan kerja anggota, dia kerja hati. Bila sebut kerja hati, dia kerja dalaman manusia. Bila sebut dalaman manusia, benda yang jadi rahsia, orang tak tahu. Dari bahasa mudahnya, iman itu adalah rahsia yang duduk dalam hati manusia. Kita roliknya tak tahu benda ni. Maka isunya, jangan buat pandai-pandai duk baca hati orang dalam bab iman ni. Jangan buat pandai-pandai. Berlaku di zaman Nabi, ada seorang sahabat tu dalam perang. Bila sebut perang ni, tahu sajalah kalau kita tak bunuh orang bunuh kita dalam perang. Lepas tu undang-undang dia dah. Agama mana-mana pun akan kata macam tu. Jadi kalau kita membunuh orang dalam perang itu, memang itu tuntutan dia dah. Tapi dalam perang, bukan dalam keadaan aman. Jadi bila berlaku perang ni, ada musuh yang tewas, yang kalah. Tapi sebelum dia dibunuh tu, dia bersyahadah dulu. Dia bersyahadah. Tapi sahabat ni terus membunuh dia. Okey, sekali berita ni sampai kepada Nabi. Jadi berita ni sampai kepada Nabi, Nabi panggil sahabat ni. Nabi tanya dia, kenapa membunuh dia? Dia kata, orang ni dia bersyahadah kerana tidak jujur. Dia bukan nak syahadah sungguh, kerana dia nak mengelak daripada mati, kena bunuh. Sebab tu aku bunuh dia. Nabi tanya lagi, mu tahu benda duduk dalam hati dia? Ni sahabat dia jawab, mu tahu dia syahadah tu betul salah, mari daripada hati dia sungguh kedok ke? Mu tahu, mu yakin, mu pasti? Tak. Nabi larang dia. Nak kabarnya, jangan buat pandai-pandai dalam bab ni. Dia adalah keyakinan di dalam hati manusia.
Jadi itu satu perkara, bila sebut akidah ni dia ada keyakinan. Kita ni hanya menghukum cara zahir sajalah. Yang batin itu serah kepada Allah dan jangan awak pandai-pandai dalam perkara ni. Kerana dia merupakan satu keyakinan di dalam hati. Baik. Kemudian kalau kita lihat huraian tentang akidah ni, ulama-ulama menjelaskan 3 perkara yang berkait. Pertama sekali, dia melibatkan tasdikun bil qalbi, mentasdik di dalam hati. Kemudian ikrar bil lisan, ni memperakukan dengan lidah, mengaku bersyahadah dengan lisan, menyebut dia, menzahirkan dia. Yang ketiga, al amalu bil arkan, yakni mengamalkan tuntutan-tuntutan keislamannya. Baik, 3 perkara ni, keyakinan dalam hati, mengucap dengan lidah, kemudian beramal dengan anggota ni, hak mana seiman, dan hak lain tu macam mana? Dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu saya tak nak jelaslah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, nanti makan masa banyak pula. Jadi kita ambil malam ni, kita terus kepada perkaranya. Kita nyatakan bila berakidah ni, pegang baik-baik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain daripada akidah tu, lain daripada akidah ni jangan pakai lah. Kalau ada nak pakai kau ada dia lah. Tapi jangan pakai. Baik, jadi 3 perkara ni macam mana? Tasdik dalam hati, ikrar dengan lisan, kemudian beramal dengan anggota. Kedudukan 3 perkara ni macam mana? Baik, iman yang asas tu adalah tasdik di dalam hati. Hak tu asas dia. Tasdik bil qalbi, ini dasar kepada iman. Jadi adapun ikrar bil lisan ni, pengakuan dengan lisan ni, dengan lidah ni, itu pembuktian syahadah. Jadi bila kita bersyahadah, maka kita dikira orang itu dikira sebagai muslim, diperakukan sebagai seorang muslim, diuruskan sebagai seorang muslim. Di dalam hadis disebut fa iza nataqu bihi asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka menuturkan kalimah pengakuan bahawa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu, Nabi Muhammad itu Rasulullah, bila seseorang tu bersyahadah menyatakan ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, berarti mereka telah memelihara dan menjaga diri mereka ni, nyawa mereka dan harta benda mereka, sehingga tak boleh nak diganggu. Dengan arti mereka mendapat kehormatan Islam dengan bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak nak ganggu dah dia. Jadi tindakan sahabat tadi tu salah dari segi, dan ditegur oleh Nabi. Kerana bila manusia menuturkan syahadah ni, maka dia dikira sebagai seorang muslim. Maka terpeliharalah nyawa dia, harta dia, kehormatan dia dan sebagainya. Mendapatlah hak-hak kemuliaan Islam dengan bersyahadah. Jadi sekarang syahadah ni perakuan. Sama ada dia bersyahadah secara palsu ke atau secara benar ke, itu lain kira. Tapi dia adalah perakuan yang diterima pakai. Bagaimana dengan orang yang ada keyakinan iman ini, tapi tidak bersyahadah, atau dia bersyahadah orang lain tak dengar seorang? Mungkin adalah seorang bukan Islam kampung kita tu, mungkin dia dengar, belajar, mengaji, dia percaya, dia tasdik. Apa yang dia yakini itu menepati, membetuli dan lengkap, cukup lengkap, padang kata orang, yang mengesahkan dia sebagai seorang yang beriman. Tapi dia tak sebut depan orang, ataupun dia pernah sebut rumah dia, orang lain tak dengar. Hukum dia macam mana? Ulama-ulama menjelaskan dia di sisi Allah mukmin. Di sisi Allah. Cuma di sisi manusia tidak dikiralah. Maksudnya dia kena diuruskan sepertilah urusan orang bukan Islam, kalau dia meninggal dan sebagainya. Tapi dia di sisi Allah dikira atas iman dia tu. Ini seperti yang dijelaskan oleh segolongan para ulama. Sebab sudah ada tasdik. Pastikan apa yang diyakini itu betul, muafakat dengan perkara sebenar, dan yakin tidak ada keraguan pun dengan syarat yang disebutkan tadilah. Dia ada benda ni, cuma tinggal lagi dia bersyahadah seorang diri, orang tak dengar, ataupun dia tidak menuturkannya. Lainlah, ada kiki tertentu bila disuruh menuturkan dia ingkar, itu lain cerita. Sekarang ni dia tidak menuturkannya, ataupun dia menuturkannya orang lain tak ada dengar, dia di sisi Allah dikira sebagai muslim, sekalipun dia di sisi Allah dikira sebagai orang yang beriman.
Cuma di sisi manusia memang tak boleh pakai lah, kerana tidak ada perakuan ini. Itu isu yang timbul. Jadi itu berkaitan dengan ikrar bil lisan. Bagaimana pula dengan al-amalu bil arkan, mengamalkan Islam ini, apa kedudukannya? Bagaimana dengan kalau dia tidak mengamalkannya? Maka al-amalu bil arkan ini penyempurna. Iman yang asas tasdik, ikrar tu sebagai dalil, amalan ini penyempurna. Artinya sekiranya amalan ini tidak wujud, atau kurang, atau pincang, atau cacat, dia tidak membatalkan iman asal tadi itu, tapi dia berdosa karenanya. Maka sebab itu jangan kita tengok orang yang tak semayang cepat-cepat kita kata dia ni sudah kafir. Jangan. Orang melakukan kesalahan dosa, dia kafir. Ini pemikiran yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar ini. Ini adalah cetusan pemikiran Khawarij. Memang ada dalil. Dan mereka, kita tahu, mereka ni pun ada rojok dalil-dalil, tapi kefahaman dalil mereka itu ada kurang. Antaranya, setengah mereka ni berdalilkan kepada la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina itu ketika dia berzina tu dalam keadaan dia beriman. Nak kabarnya difahami seolahnya masa dia buat perbuatan yang dilarang tadi tu dia tidak beriman. Maka golongan yang memahami secara literal, secara zahir benda ini, mereka menghukum orang yang buat dosa besar itu sebagai tidak beriman. Ini faham yang bercanggah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Kita tahu orang yang berzina, mencuri dalam Islam, dia ada hukuman dia. Sedangkan kita tahu orang yang kufur ini dia ada hukuman lain. Sekiranya kita faham orang yang berzina tu rosak iman dia, maka hukuman dia bukan hukuman zina tu, hukuman lain, hukuman kafir lah. Tapi kenapa tidak dihukum mereka ni dengan hukuman ridah atau kufur tadi? Nak kabarnya bahawa perbuatan itu tidak membatalkan iman dia, cuma dia berdosa dengan perbuatan itu. Ini faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kena jaga-jaga. Saya minta maaf, saya terpaksa jelaskan ini supaya faham, jangan keliru. Sebab apa? Fitnah melibatkan mengkafirkan orang ini berat hukum dia. Salah tak kena, balik atas muka selalu. Itu dinaskan di dalam hadis Nabi. Dia kata tak ke orang, ta'yin orang dengan kekufuran dan tak kena, tu balik atas muka sendiri secara automatik. Sebab tu benda-benda macam ni kena berhati, kena berjaga-jaga. Jadi pemikiran itu bukan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi demikianlah berlaku dalam sejarah. Isu ni saya nak beritahu bahawa al-amalu bil arkan itu penyempurna iman, penyempurna. Sekiranya tidak berlaku ataupun berlaku kekurangan, tidak diamalkan dengan baik, ditinggalkan, tidak diamalkan, itu melibatkan dosa, bukan melibatkan batalnya iman. Kefahaman yang salah inilah yang telah berlaku pada kelompok Khawarij ini pada zaman Sayyidina Ali dulu. Kerana tafsiran yang salah ni. Dan dia telah mengakibatkan satu musibah yang besar. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu sudah ditetapkan dengan hikmah Allah Ta'ala berlaku pertemuan akhir sekali melibatkan perang Siffin. Perang Siffin ni melibatkan kematian, pembunuhan. Jadi bila berlaku peperangan, kita fahamlah berbunuh-bunuhan sesama Islam ini dilarang. Dan perbuatan itu bukan perbuatan yang ringan, dosa besar, berat. Berbunuh-bunuhan ini, bermusuhan, berbunuh-bunuhan ini dilarang. Berperang dilarang. Sekarang timbul masalah, berlaku keadaan ini antara kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Sayyidina Muawiyah. Lalu macam mana nak baca peristiwa ni? Nak kata apa ni? Nak kata apa? Peristiwa ni akhir sekali telah diselesaikan dengan majlis perdamaian yang dinamakan tahkim. Baik. Ikut tuntutan Islam, larangan berperang, larangan berbunuh-bunuhan, larangan bermusuhan, dan kalau berlaku kena berdamai. Ini perintah di dalam Islam. Kalau tak buat, berarti dia telah melanggar perintah ini. Baik.
Apabila majlis tahkim itu berlaku, ada golongan yang tidak setuju. Mereka ni akhir sekali membantah, dan kelompok inilah dinamakan Khawarij. Kelompok Khawarij. Lalu apa tanggapan mereka terhadap orang yang terlibat ni? Mereka kata, mereka ini yang sudah terlibat dengan perang dan pembunuhan ini, mereka ini adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka baca mereka ini telah menolak hukum Allah, padahal sebenarnya mereka ini melanggar perintah Allah. Dua benda yang berbeza. Melanggar ni, kita langgar, kita tak buat, berarti kita telah durhaka kepada Allah, dosa. Tapi kalau kita tolak, kita nafikan, itu memang batal iman kita. Tapi Khawarij membaca apa yang berlaku kepada Sayyidina Ali sedang Muawiyah ni sebagai menolak hukum Allah, padahal itu melanggar, implikasinya dosa. Lalu kerana itulah mereka menghukum Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Muawiyah kafir, dan orang yang terbabit pun kafir belaka. Akibatnya mereka telah merancang pembunuhan. Mereka merancang, sebab pada pandangan mereka ni, bila seorang tu sudah ditayinkan sebagai kafir, dia kena dibunuh. Ini faham Khawarij. Cara engkah, fahaman engkah dia. Dan dia tu mengatur perancangan untuk membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Amr bin al-As dan beberapa orang lagi. Tapi takdir Allah tidak menetapkan, tidak berbetulan. Perancangan mereka nak membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan sebagainya, hak lain tak jadi belaka. Hak jadi seorang je, Sayyidina Ali, kena mati terbunuh. Ini kesang dia. Jadi pegangan itu sudah dibahaskan ulama, bahawa pemikiran itu, bahawa pemikiran yang mengkafirkan orang yang tidak melakukan perintah Allah atau melanggar perintah Allah, ini adalah bukan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pemikiran Khawarij. Ahlus Sunnah menganggap itu dosa. Salah tu tetap salah, tapi dosa. Sebab tu saya nak jelaskan isu yang berkait tadi tu. Bila disebut tiga perkara itu, tasdik iman ini, tasdik dengan hati, kemudian ikrar bil lisan, kemudian al-amal bil arkan. Kedudukan tiga perkara ni macam mana? Jadi iman asalnya tasdik di dalam hati, ikrar tu perakuan. Sekiranya tidak berlaku dalam kes tertentu, orang tu dikira beriman menurut segolongan alim ulama. Demikian juga amalan. Sekiranya tidak berlaku atau tidak diamalkan atau dikurangi amalannya, maka dia berdosa. Dia tidak melibatkan batalnya iman. Ini faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tak percaya, cuba ceklah kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan cek kitab Salafi Wahabi. Cek kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab ni ada, cuma tahu pandai bahasa Arab ke tak pandai bahasa Arab je. Kalau pandai bahasa Arab, ceklah kitab-kitab Al-Farqu Bainal Firaq ke oleh Baghdadi. Ulama-ulama awal dulu, jangan cek kediang-kediang ni, cek awal dulu. Al-Baghdadi, Al-Isfarayini, dan ramai Al-Ghazali, dan ramai lagi ulama-ulama awal dulu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, itu antara isu yang berkait. Jadi saya nak beritahu cabaran ni, kefahaman ni, bila kita tak faham, timbul masalah-masalah tadi. Kemudian berkait dengan masalah akidah ni, akidah ni dia ada aliran-aliran dia. Dia ada mazhab-mazhab dia. Tadi saya kata bab akidah ni kena ada dalil. Jadi kita kena faham, kena ada dalil ini dalam perkara-perkara tertentu, terutama dalam bab meyakini ketuhanan Allah, kenabian Nabi Muhammad, kenabian para Nabi dan Rasul itu, dan asas-asas tadi itu kena ada dalil. Adapun bila saya sebut bahawa akidah ni dia ada mazhab sebagaimana fiqh, lalu kita ikut salah satu mazhab, mana-mana mazhab dalam akidah ni, dengan erti kita ikut. Bila sebut ikut ni kok, berarti kita tak ada dalil lah. Bukan makna macam tu. Kita ikut ni aliran disebabkan kerana kita tak mampu nak menggali dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah tadi tu, sehingga nak keluar dasar-dasar akidah tu kita tak mampu. Bahagian tu kita boleh taklid kepada imam-imam mujtahid. Adapun bab kepercayaan, tadi tu kena ada dalil. Percaya kepada Allah, kena ada dalil. Percaya kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah yang asal tu, kena ada dalil.
Boleh lajak sikit beberapa minit ya. Baik, jadi dalam akidah ni dia ada mazhab je kau. Mazhab-mazhab, maka mazhab yang menjadi majoriti umat Islam dari dulu sampai sekarang. Daripada dulu sampai sekarang, mazhab majoriti umat Islam adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya tak nak terangkan di sinilah kerana panjang, kerana melibatkan huraian panjang. Tapi kita pakai nama dah dulu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau secara mudahnya nak beritahu, mazhab yang berpegang kepada Al-Quran, hadis dan juga ijma' para sahabat. Berpegang kepada para sahabat. Jadi demikian juga majoriti para ulama' di kalangan umat Islam ini. Tiga ni asas ni, Al-Quran, hadis dan pegangan para sahabat, majoriti para sahabat. Secara mudahnya macam itulah. Baik, jadi sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dalam bab akidah ni dia ada dua mazhab besar, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, hari ini sudah sedia maklum ni. Maksudnya sudah orang yang kaji sejarah ni dia tahu dah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila sebut nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah, dua mazhab ni, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adalah orang tambah selagi mazhab Asariyah. Itu tak apa, kita tak bincang sinilah. Itu sebenarnya teknikal. Masalah teknikal saya tak nak bincangkan sini. Kita ambil dua besar tu, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, ini sudah terkenal dalam sejarah. Cuma hari ni kedengar, ini cabaran hari ni. Hari ni timbul satu golongan yang pegangan mereka bercanggah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah ni. Tapi dia ambil nama Ahlus-Sunnah tu, dia pakai ke dia. Dia buat kasut kulit ayam. Lepas tu dia ambil nama Adidas, dia tepek situ. Kasut kulit ayam. Contoh mudah, faham lah, tak faham sudah lah. Hari ini berlaku, ambil nama. Sedangkan apa yang dikemukakan itu bercanggah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah ni. Tapi nama Ahlus-Sunnah tu dia pakai. Bukan sekadar dia pakai, dia buang pula awak sedia ada ni. Boleh harap sungguh. Dah lah dia ambil cabuk tepek nama tu, hak kasut asli ni dia teruk dah tahu siapa. Ini yang berlaku hari ni. Berarti kena berjaga-jaga. Tapi masalah ni bukan masalah yang mudah. Rumit hari ni, kerana masalah kita ni saluran komunikasi ni terlalu kompleks hari ni. Dengan WhatsApp dan sebagainya, boleh sapa di mana-mana kepada siapa juga, bila-bila masa pun sapa. Ini sangat berbahaya kalau tak ada tapisan ini dalam bab akidah terutama ni. Saya nak beri contoh sedul lagi, ambil masa sikit dah 5 minit, bukan segitu je. Nak suruh sapa agak apa yang saya nak kabur sikit lagi ni. Jadi hari ni timbul, maka kita tahu bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia ada ulama-ulama dia. Dia ada manhaj, dia ada kaedah dia sendiri, dia ada ulama-ulama dia, dia ada kitab-kitab. Sejak dari dulu sampai sekarang sudah terkenal. Orang tak ragu. Jadi kalau orang kata dia mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh cek selalu dah. Siapa? Pegangan ini dari mana sumber dia? Sumber dia tu. Hanya boleh cek. Kerana Ahlus Sunnah ni dia ada ulama dia, dia ada kitab dia. Sejak dari dulu sampai sekarang. Cuma sekarang timbul oleh kerana orang ramai ni tak tahu, timbul. Maka antara ulama-ulama yang mereka ni dari segi pegangannya merupakan pegangan Ahlus Sunnah adalah pengarang kitab hadis sahih. Bukan orang yang mensyarahkan Sahih Muslim tu. Dan demikian juga yang mensyarahkan Sahih Bukhari, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni Syekh Ibnu Hajar dan beberapa orang lagi lah, hari ini dinilai oleh setengah golongan ni sebagai mereka ni bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibuang. Dia kata bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal sudah sedia maklum, orang yang mengaji kitab Bukhari Muslim ni, antara syarah yang paling dipercayai, paling kukuh, paling kuat, iaitu syarah
Bukhari ni oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari dia, ataupun syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu antara syarah yang terbaik lah, antara yang terbaik. Tetapi tokoh-tokoh ni hari ini dianggap sebagai bukan Ahlus Sunnah. Masya Allah. Ini jadi mungkin tuan-tuan tak apa perasan benda ni, tak apalah, hak ni teknikal sikit. Ini orang yang dalam bidang je mungkin tahu. Tapi saya nak kabarnya ada trend tadi tu. Maksudnya dia ni ambil nama ni, pakai ke dia, hak ada ni teruk dalam tuan siapa. Dia tak pakai. Hak kasut asli ni dia cabut nama tu, dia buat kasut kulit lain. Dia ambil nama, dia pakai ke dia, hak asli ni teruk dalam tuan siapa. Itu maksud saya. Hari ni berlaku. Kena jaga-jaga. Itu mungkin sebahagian kita tak apa tahulah. Baik, saya nak beri isu akhir sekali hari ni saya nak sebut dalam bab ketuhanan. Akidah ni dia ada 3 bab besar. Satu bab tentang ilahiyah, bab ketuhanan. Di dalam tu membahaskan sifat yang wajib, sifat yang harus, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah. Semua sifat-sifat tadi tu dibahaskan dalam satu fasal. Ulama menyebutnya sebagai ilahiyah, bab ketuhanan. Yang kedua tentang kenabian, nabi-nabi, rasul-rasul, kitab-kitab yang diturunkan, wahyu dan sebagainya. Bahasan berkait dengan perkara-perkara ini mereka letak bawah satu nama yang dinamakan nubuwah, tentang kenabian. Yang ketiga tentang keyakinan terhadap perkara gaib, percaya kepada azab kubur, kepada alam akhirat, kepada malaikat, kepada hari kiamat dan sebagainya. Percaya kepada perkara-perkara gaib ni, semua perkara itu diletak di bawah satu nama yang dinamakan sebagai sam'iyat. Jadi akidah Islam ini dia ada 3 cabang besar ni. Pertama tentang ketuhanan ilahiyah, yang kedua tentang nubuwah, tentang kenabian, yang ketiga tentang sam'iyat, yakni kepercayaan terhadap perkara gaib. Ini 3 kelompok besar keyakinan-keyakinan yang ada pada setiap Muslim. Bila kita percaya kepada Allah, dia termasuk dalam bab ilahiyah. Bila kita percaya kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia termasuk dalam bab nubuwah. Bila kita percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya tu, dan suhuf-suhuf tu, itu juga termasuk dalam bab nubuwah. Bila kita percaya kepada azab kubur, percaya kepada hari akhirat, itu termasuk dalam sam'iyat. Supaya kita tahu bahagian-bahagian dia tu. Baik, antara isu cabaran yang timbul pada hari ini, Ahlus Sunnah telah menetapkan dalam bab ketuhanan ilahiyah, dalam bab ketuhanan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, berarti banyak, dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Itu wajib kita yakin Allah Ta'ala bersifat dengan segala. Bila sebut segala ni banyak, bukan 20 saja. Jadi kalau orang tanya kita sifat Tuhan tu berapa, 20 tu dak apa nak betul jawapan tu. Dak salah belaka, tapi dak apa nak betul. Nak pegang bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Yang ini mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kekurangan. Segala itu banyak. Itu dinamakan ijmali, wajib kita percaya. Adapun tafsili dia, wajib kita percaya secara detail 20 sifat yang kita belajar, dan sifat 20 tu wajib kita belajar detail sikit. Jadi 20 tu sifat yang wajib kita belajar tentang Tuhan, yang wajib kita tahu. Jangan kata 20 tu je sifat, itu tidak tepat. Betul separuh, boleh terimalah jawapan tu, tapi dia tidak memberikan gambaran yang tepat, yang betul secara betul, yang sebenarnya lah. Kena faham gitu tu. Jadi 20 ni hak wajib kita tahu tentang Tuhan, kerana dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, yang kita kena belajar detail juga. Maka sifatnya itu ulama telah pecahkan kepada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ada setengah ulama dia bilang 13 je, tak bilang 20. Tak apa, itu khilaf je lah. Kerana ma'ani dan ma'nawiyah itu dianggap benda yang berdekatan. Kalau tidak sama pun benda-benda yang bertindang lah dikatakan. Tak apalah itu. Tapi yang penting asas-asasnya diyakini. Baik. Pertama sekali, kewajipan kita meyakini tentang Allah. Pertama sekali dia wujud dengan dalil yang banyak. Yang kedua, dia tidak ada permulaannya. Yang ketiga, dia tidak ada kesudahannya. Panggil kidam, baqa.
Yang keempat, Tuhan itu tidak berhajat kepada yang lain, tak bergantung berhajat, tidak perlu kepada sesuatu yang lain pun, yang dinamakan qiyamuhu binafsi. Kemudian Tuhan itu tidak menyerupai segala makhluknya, tidak menyerupai sesuatu pun makhluknya, yang disebut sebagai mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian Tuhan itu Maha Esa, tak banyak Tuhan, bahawa Tuhan itu satu je, tak ada Tuhan yang kedua, yang ketiga tak ada. Tuhan tu sendiri pula, dia tak ada bahagian tu bahagian ni bahagian, ada banyak bahagian komponen ni, bahagian atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar. Tak ada jenis-jenis itu, bukannya tu. Itu wahdaniyah, dinamakan wahdaniyah. Kalau nak diperincikan lagi, ya ada istilah dia, kamu tasil, kamu fasih, tak apalah, tu tak faham pun tak apa, bukan tak tahu istilah tu tak apalah, tapi kita faham maksud Allah Ta'ala tu Maha Esa, dengan Tuhan tu satu, bukan dua, tiga, tak ada. Dan Tuhan tu sendiri, dia tak ada jenis beranggota ni, ada tangan, kaki, tak ada bahagian tu. Itu makna-makna wahdah. Baik, kemudian Tuhan tu Maha Kuasa, orang panggil kudrat, bersifat kudrat. Tuhan tu Maha berkehendak, dinamakan bersifat iradat. Kemudian Tuhan tu bersifat ilmu, mengetahui, disebut bersifat ilmu. Kemudian Tuhan tu Maha melihat, disebut sebagai bersifat basar. Tuhan tu Maha mendengar, disebut sebagai Tuhan tu bersifat sama. Tuhan tu dapat berkata-kata, yang disebut sebagai Tuhan bersifat kalam. Tuhan tu Maha hidup dengan arti berfungsi. Dia bukan jenis mati, maksud dia berfungsi, dia berkuasa, dia mendengar, dia melihat, itu panggil Maha hidup. Maka dikatakan bersifat hayat. Itu antara hak wajib kita tahu. Baik, hari ni sekian, nak rekah. Antara cabaran-cabaran yang timbul hari ni, yang menggoncangkan keyakinan kita ni, yang sudah yang diputuskan oleh ulama-ulama Ahlussunnah ni, inilah antara perkara-perkara yang kita kena yakin, kita kena tahu, kita kena pegang dan yakin tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat tadi tu. Maka timbullah ajaran-ajaran baru hari ni, yang memberikan gambaran-gambaran yang bercanggah dengan keyakinan ni. Antaranya, bila Tuhan tu disifatkan, ada tempat dia. Ni satu hal. Tuhan tu bertempat. Dan di mana tempatnya? Iaitu di langit. Ada yang sebut pula di arash pula. Mana-mana pensifatan Tuhan melibatkan tempat ini bercanggah dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tapi itulah antara akidah yang cuba dikembangkan hari ini. Jadi kalau ada yang kembang, jangan pakai itu. Itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut Ahlussunnah itu pegangan yang menyesatkan. Bagaimana kedudukannya, serah kepada Allah lah. Jangan daya capur lah bagian tu. Tapi itu bukan pegang Ahlussunnah wal. Kalau mana-mana ada yang berpegang, yang ajar kita macam tu, tahulah itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nak tak nama lain, taklah nama apa-apa pun. Ahli apa-apa kau anda lah, ahli dungu ke ahli kemamang ke, kau anda lah, nak tahu apa-apa pun. Tapi itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang melibatkan tempat ni. Memanglah saya tak nak bahaskan panjang, adalah dalil yang digunakan, tetapi memahami dalil itu bukan cara faham Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kelompok ini menuduh Ahlussunnah pula. Dia kata Ahlussunnah pula berkeyakinan Tuhan tu berada di mana-mana. Gitu pula ada. Hak dia pegang tu pun bercanggah, hak dia tuduh pun tu bercanggah juga. Pegangan Ahlussunnah bahawa Tuhan itu tidak bertempat. Sebab apa? Sebab tempat ni baru. Orang Yaman pernah datang jumpa Nabi zaman Nabi untuk tanya perkara ni tentang awal penciptaan ni. Sebelum tu apa yang ada? Apa yang Nabi jawab? Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Yang ada hanyalah Allah, tidak ada sesuatu pun yang lain daripadanya. Sesuatu lain daripada Allah ni. Dah masa tu sesuatu yang lain daripada Allah dah. Lain daripada Allah, tepat. Itu sesuatu yang lain daripada Allah dah, tepat. Jadi sebelum adanya makhluk, termasuklah masa, termasuklah tempat, semua ini benda baru belaka. Jadi kalau kita fikir akal, kita akal mudah lah. Jadi kalau kita kata Tuhan tu bertempat, berarti tempat tu jadi qadim lah. Tempat tu qadim lah kalau kita kata dia ada tempat. Berarti kita sudah syirik dengan Allah.
tanpa kita sedar, ataupun kita kita terbabas dalam faham yang syirik. Atau kita tanya balik, sebelum ada tempat tu setengah orang kata di aras, setengah kata di yang kata tu berdasarkan satu dalil dia kata di aras, bila baca lain pula di langit, macam-macam lah, berbelik-belik sekali. Baik, kita tahu aras tu makhluk, langit ni makhluk. Dah sebelum ada benda-benda ni, di mana Tuhan tu sebelum ada benda-benda ni? Itu juga persoalan yang tidak dapat diberikan jawapan dengan baik. Jadi balik akidah Ahlussunnah kita bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Saya tak nak pergi kepada dalil yang panjang. Selagi isu yang timbul hari ini, ada pula faham-faham yang cuba memahamkan kita tentang Tuhan tu ada anggota pula, dan semakin berani. Dulu main nepek-nepek je, senyap-senyap, kabur yedok-yedok je. Hari ni terang-terangan Tuhan tu ada tangan kanan. Memang ada ayat yang menyebut, tapi cara memahami ayat itu bukan cara faham Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara mutasyabihat itu, Tuhan ada tangan kanan, ada tangan kiri pula. Ni tak ada dalam Quran ni, tapi dia kata kalau ada tangan kanan, lawan dia mesti ada lah. Kiri pula dosa lagi. Lepas tu ada betih lagi. Ni quality ni, ada betih lagi pula, ada jari 5 pula jari ni. Lagi Tuhan kita sama duduk tupakan, tupakan. Hak jengeng tupakan. Cuma hak tu atas darat, hak ni duduk dalam ni. Serupa lagi. Percayalah. Cuma hak tu nampak mata atas darat duduk. Hak ni tak nampak mata, duduk dalam ni. Serupa. Ke arah itu. Ni. Lepas tu kita dengar baru-baru ni Terengganu kita bukan tempat jauh ni. Tuhan duduk jengeng pula dah, jengeng. Duduk atas aras, kaki duduk di langit. Molek benar gitu. Ni. Pegang baik-baik ini. Ini masalah akidah keyakinan kita. Jangan rosak disebabkan kerana benda ni. Itu bukan faham Ahlussunnah. Kalau ada orang nak percaya gitu, kan ada dia lah. Tapi itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab saya tak nak jelaskan dalil lah di sini. Kalau dalil jadi panjang lah. Jadi kita rekahkan, kita nak beri antara cabaran hari ni, ini cuba akidah-akidah ini. Dan ada, kita pun pernah dengar dari setengah orang tu cuba menggambarkan secara ringkas. Dia kata Tuhan tu macam manusia. Ni bukan calon-calon orang sebut, orang berpendidikan tinggi, macam manusia. Cuma dia cair sikit. Tuhan ada tangan kan? Tak tahu lah, tak menyebut sesuatu. Itu dia buat nasi mentah. Masuk separuh yang nasi itu. Tangan, cuma tak tahu tangan ke mana je. Lepas tu dia cair sikit. Tapi mengisbatkan tangan tu, tangan lah. Kalau dia kata Tuhan tu ada tangan tapi bukan tangan kita, dengan mana tak serupa dengan yang kita faham, itu tak ada masalah lah. Berarti bukan tangan lah, makna lain lah. Tu memang kita pun faham macam tu. Itu Ahlussunnah pun faham macam tu. Dengan makna tangan bukan dengan mana kita faham. Maksud anggota pun bukan, gitu-gini pun bukan. Dan mana apa tak tahu. Itu panggil tafwid, itu salaf. Maksud sebahagian salaf pegang macam tu. Tapi masa sekarang tangan lah. Dia buat bolok gitu. Tangan lah. Gimana? Tak tahu. Dia buat bolok, buat cair gitu. Ni jangan. Mana-mana yang macam ni, itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab begitu, sebab orang nanti jangan pelik, akan timbul alu-alu lagi, pelik lagi. Sebab apa? Semua ni mari dari mana? Puncanya daripada cara mereka memahami dalil. Tu punca dia. Macam kita ni tahu dah, kita ni tahu sipir, nak tahu jawapan baru-baru apa, tunggu masuk angka je lah. Kita faham dah sikit ni, sipir capur ke mana, sipir tolak ke mana. Jadi orang tak boleh nak tipu kita nak jumlah berapa lagi. Tengok mau masuk angka berapa ni, kita tahu dah lagi jumlah berapa. Sama juga pemikiran ni. Dulu waktu baik Tuhan atas langit je, dia arah je, orang lain tak tahu baik lagi. Dan ni turun sikit lagi, Tuhan turun Bukit Tursina pula dah tu. Tursina pula dah. Lepas tu bila lama orang pakai sikit, ada orang cari sikit lagi, ada tangan pula dah. Hak baru ni jari pula dah. Semua tu memang ada disebut dalam dalil, tapi cara faham dalil tu bukan cara faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia nak pakai macam tu, peganglah. Tapi Ahlussunnah memahami bahawa itu pemikiran yang
sesat dan menyesatkan. Menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah, status ni serah pada Allah lah. Kita jangan menghukum itu ni nak kawal, ini bukan faham Ahlussunnah. Itu adalah faham yang bercanggah dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Akhir sekali malam ni kita ambil satu contoh dalam bab sam'iyat. Menjadi keyakinan kita, minta maaf lah ni saya dah kemukakan dalil lah. Sebab saya tahu kalau sebut dalil dah nak cakap banyak. Tidak boleh beri contoh banyak. Contoh saja je, akan panjang bab satu perkara tu je. Tapi nak beri contoh-contoh yang berlaku. Baik. Dalam bab sam'iyat ni, antara yang menjadi keyakinan kita banyaklah percaya kepada hari akhirat, kepada alamat-alamat dia, syurga neraka, tentang malaikat dan sebagainya. Antaranya percaya kepada kehidupan di alam barzakh, azab kubur. Itu termasuk faham pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi akhir-akhir ni mungkin lama dah, tapi buat senyap-senyap. Tapi akhir-akhir ni mula kedengaran, mula timbul lah. Usaha-usaha cuba menafikan bahawa tak ada azab kubur ni. Dengan nas dalil yang banyak, yang menjadi pegangan faham Ahlussunnah wal Jamaah, adanya azab kubur ni, nikmat dan azab dia ni, ada soal munkar dan nakir ni, itu sudah menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hari ni kata tak ada benda tu. Jadi kita secara mudahnya, orang bila mereka menafikan Adam ni, mereka tak ada dalil, cuma mereka guna logik lah. Sebab kita tak dengar orang berhujah dengan dalil tu hari ni bahawa benda tu tak ada. Bahkan dalil yang ada tu mensabitkan ada, cuma kita dengar-dengarnya lebih kurang beginilah. Sebab dia kata gitu, dia kata kalau ada azab kubur ni, nyanyi kepada orang mati awal. Orang mati awal lama. Maksudnya orang mati zaman Nabi Adam lama kena seksa ni. Kalau orang mati hari ni, esok kiamat untung dia, sekejap masuk penjara. Masa mudah. Tu logik dia pakai. Logik dia kata tak ada azab kubur, tak adil nyanyi ke orang mati awal ni. Orang mati kejam untung. Dia nak kiaskan dengan undang-undang alam syahadah dengan alam akhirat, mana boleh. Undang-undang alam syahadah ni dengan undang-undang alam gaib ni, alam barzah, alam akhirat ni, alam gaib ni, undang-undang yang beza, peraturan yang lain-lain. Contoh mudah, bahawa satu hari di akhirat 1000 tahun dunia ni. Ada ayat lain menyebut 50,000 tahun. Tu masa tu lain dah tu undang-undang. Itu antara alam syahadah dengan alam akhirat baru. Lalu bagaimana dengan hal ketuhanan yang tidak melibatkan masa? Jadi nak pakai benda sama. Lama duduk dalam kubur ni, ni sikat. Akhirnya tolak, tak ada, kerana dilihat tidak adil. Masya Allah. Ini antara cabaran-cabaran yang kita tengok. Tak maaf saya khabar saya sekali lagi, saya tidak dapat mengemukakan dalil pada malam ini kerana tadilah, kerana nak jimatkan masa. Nanti kalau kita bahas dalil ia akan panjang atas satu perkara, saya tak boleh lebih contoh yang banyak lah. Jadi saya rasa itulah antara dugaan-dugaan hari ini, cabaran-cabaran bab akidah hari ini ni, kita kena faham baik. Antara masalahnya hari ini ialah pengajian akidah tu agak lemah sikit hari ini. Itu antara sebab kenapa banyaknya fikiran-fikiran ni masuk. Pengajian kita sendiri, ulama-ulama kita sendiri pun jarang hak mengajar. Cuba tengok masjid surah hak mengajar bab akidah ni. Kerana masa-masa berpahaman orang tahu belah Kedah, orang tahu belah Kedah. Tahu lama lupalah. Jadi kena ulang pengajian ni. Satu. Yang kedua, ada satu masalah lagi pula. Orang kita ni, dia mengajar guna kitab payah kepada orang ramai. Akhir kali orang tak mahu mengaji kitab tu. Kita tak faham kitab. Pula tu dia beri gambaran, tak faham kitab ni, tak sah kidahmu. Satu hal lagi. Untuk orang ramai ni, guna cara mudah untuk fahamkan akidah ni. Untuk pengukuhan, baru ngaji kitab hak dalam sikit tu, ataupun kitab-kitab yang agak payah tadi tu. Untuk orang ramai faham ni, guna benda yang mudah, dan ada benda yang mudah itu boleh dipermudahkan. Itu antara cabaran kita hari inilah. Jadi kesimpulan mudahnya, pengajian akidah ni kena perangat semua. Kena peringat semua, ada pengajian semua, ada pengajaran, kena ada molek. Bukan hak lain tak boleh, bidang lain mengajarlah tambahan. Tapi hak ni jangan tinggallah ni, pengajian akidah ni, fiqh akidah ni asas. Jadi kita nampak bila perkara ni mudah ditinggalkan orang banyak tak tahu, akhir sekali keraguan tu mudah masuk.
Fikiran lain, hak lain ni mudah menyerap masuk kerana kita sendiri leka tentang perkara ni. Maka sekadar itu saja dulu malam ini. Mudah-mudahan sedikit itu memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.